Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke panggung percubaan Universiti Putra Malaysia. Para hadirin diminta untuk mematuhi beberapa etika panggung sepanjang pementasan dijalankan. Anda dilarang sama sekali untuk makan atau minum di dalam panggung. Hadirin dibenarkan untuk mengambil gambar atau rakaman video tanpa menggunakan flash sepanjang pementasan berlangsung. Dan memastikan telefon bimbit anda berada di dalam mod senyap. Hadirin juga diingatkan untuk menghadapkan pergerakan keluar masuk panggung agar tidak mengganggu konsentrasi pelakon. Pementasan teater ini adalah sebahagian daripada Festival Teater Pengguna Siswa Universiti Mahkum 2023. Tuan Besar mengisahkan sekumpulan pekerja ladang yang hilang tempat bergantung apabila ditinggalkan oleh Tuan Besar mereka. Para pekerja tersebut telah hilang semangat dan berbelah bagi untuk meneruskan kerja di ladang ataupun meninggalkan ladang yang menjadi sumber kehidupan mereka selama ini. Dari panggung percubaan Universiti Putra Malaysia, Unimastage mempersembahkan Tuan Besar. Itulah cara Tuan Besar kita tu mati. Oh. Mana kau tahu? Kau ni biar betul. Mana kau tahu semua benda cerita-cerita macam tu? Aku sendiri yang dengar Rahmat cerita dekat Joshua. Lepas tu Joshua tu cerita dekat Sheldon. Dia orang yang nampak. Entah gosip. Kalau betul gosip, mana buktinya? Kalau benar, mana buktinya? Korang tak tahu pasal apa? Geramnya aku. Kau tak tahu lagi apa yang diorang ni cakap? Taufik, bagi tahu dia. Kau ni kena kan? Dah. Tak payah nak gaduh. Aku telah dilantik untuk menjadi ketua dekat ladang ni oleh Tuan Besar. Dan nak menjadi tanggungjawab aku untuk pastikan yang korang semua ni buat kerja. Termenung lagi. Apa hal? Cepatlah kutip sayur-sayuran dan buah-buahan ni. Macam mana kita nak jual kalau korang duduk sembang je dari tadi ni? Rehan, kalau betul apa yang kau cakap tu, apalah jadi dengan nasib kita ni semua? Betul? Kalau betul Tuan Besar dah mati, ni, sayur-sayur dan buah-buahan ni, macam mana kita tukar jadi duit? Aku ni dah lah banyak benda nak kena bayar. Kalau bulan ni kita tak dapat gaji, macam mana weh? Aku cadangkan kita berhenti je lah. Woi! Apa benda yang kau merepek ni? Kita ni bukan baru semalam bekerja untuk Tuan Besar tu. Aku rasa aku pun nak berhenti. Aku pun. Aku ikut Zul berhenti. Aku nak berhenti nak buat apa je pun. Ini je benda aku tahu. Cabut sayur, tanam sayur. Cabut sayur, aku tanam jambu. Cabut jambu, aku tanam pisang. Aku stay. Aku tak nak ambil risiko. Aku masih percaya ada pengganti yang lebih baik untuk Tuan Besar. Aku stay. Aku entahlah. Aku pilih mana yang terbaik je. Apa kau ni? Tak ada pendirian. Cuma ada hitam dan putih. Dan kau kena pilih salah satu. Aku
Aku pilih untuk berhenti. Ketua jenis apalah kau ni? Mudah sangat nak putus asa. Baru susah sikit dah nak berhenti. Cuba kau tengok macam aku ni. Aku stay. Aku nak bagi amaran kepada korang yang nak berhenti ya. Kau semua dilarang untuk mengambil hasil-hasil tanaman ni on the way korang keluar dari ladang ni nanti. Korang semua dah tak ada hak atas tanaman ni. Ini termasuk engkau yang kelabu. Ya, engkau. Kalau aku tahu kau mencuri tanaman di sini dan menjual hasilnya di luar nanti. Siap kau. Faham? Sejak bila kau jadi ketua dekat sini ni? Sejak kau berhenti kan? Budak orang ni kak. Kalau betul lah kunci tu masih ada pada tuan besar. Aduh, terperangkap lah kita kat sini. Aku percaya Tuan Besar belum mati. Kalau Tuan Besar dah mati sekalipun, kunci ladang ni mesti diwariskan kepada waris dia yang sah. Bos. Aduh bos. Datang tu masalah pula. Macam mana ni bos? Jap. Bagi aku fikir dulu lah. Mana yang kau bagi dia ni? Air simpanan kita lah. Kenapa kau bagi dia air tu? Air tu kan dah tak banyak lagi. Dia dipengsan ni. Air je pun. Engkau ni dah kenapa? Inilah masalah korang ni. Tak tengok berita. Korang tahu tak sekarang ni kita tengah dilanda krisis makanan. Mana kau tahu? Dekat ladang kita ni punyalah banyak makanan. Apa yang kau katanya krisis? Kalau ada krisis pun, engkau lah puncanya. Kau dah tuduh aku yang bukan-bukan ni. Kita kena berjimat cermat dengan keadaan kita sekarang ni. Ditambah lagi dengan tuan besar kita yang dah mati tu. Kita ni ibarat hilang tempat bergantung, kau tahu tak? Sejak bila kau membaca? Setahu aku yang paling banyak membaca. Itu beza kau dengan aku. Kau baca, aku dengar. Lagi pantas. Kalau kau baca, lepas tu kau simpan sorang-sorang, kau nak buat apa? Jadi, air ni macam mana? Nak bagi ke tak? Alah, banyak tanya pula kat sini. Tak payah. Kau ni kenapa? Bagi je lah. Bukannya dia ni pergi bagi sayur-sayur dekat si Jabu tu pun. Aku tahulah yang ini ni air. Tapi air untuk orang yang tak ada pendirian macam dia ni. Sia-sia je lah. Lagi baik aku bagi air tu dekat tikus-tikus barul tu lah. Dah sasar orang hitam. Kelabu macam ni. Lebih baik mati je lah. Diteruk dan bertikus. Tikus? Mana? Cepat selamatkan makanan kita. Emma. Tikus baru. Bukan tikus bulu, bukan. Nasib baik. Sedar pun kau. Macam mana kau boleh pingsan ni? Entahlah. Aku sejak rojak ni, aku rasa tak sedap makan dah. Mungkin sebab aku tak makan kot. Kenapa pula kau tak makan? Aduh. Bekalan makan aku dah habis. Duit gaji tak masuk lagi. Macam mana
ni. Kami semua ni boleh je tolong kau. Korang semua kan kata aku kelabu, tak ada pendirian. Mana layak dapat bantuan? Lah, Tuan Besar tu dah bahagikan makanan-makanan ni untuk pekerja-pekerja dia macam kita semua ni. Kalau setakat kau seorang je makan, tak jadi masalah pun. Tak habis pun makanan-makanan tu nanti. Hei, mana boleh? Makanan tu kami yang punya. Sejak bila? Siapa yang cakap macam tu? Makanan ni semua kita yang punya. Engkau ni jangan tamak boleh tak? Engkau lah punca kesusahan kita semua dekat sini. Tak ada. Kalau dia ni nak makanan tu, dia kena buktikan yang dia layak untuk dapat makanan tu. Aku cabar kau. Kita beradu kekuatan. Siapa yang menang akan dapat semua makanan ni. Zul! Ambil semua makanan ni, Zul! Cepatlah ambil. Buat benda bang. Tengok sama ni. Jangan stay duduk sebelah aku. Cepat sikit. Tariklah sendiri. Sekarang macam mana? Kau ambil satu bahagian, kami ambil satu bahagian. Kita lawan. Kalau kau menang, kau dapat semua. Kalau kami yang menang, kami dapat semua. Baik. Kau risau cabaran. Ambil. Ambil banyak sikit. Okey, semua ready? Ready Kau semua. boleh tunggu sikit. Ready? Tepi sikit. Belakang lah. 1, 2. Tarik. Satu, dua. Tarik. 1, 2. Tarik. Satu, dua. Aduh, geramnya aku. Kan best kalau Tuan Besar tu masih hidup. Aku rasa Tuan Besar je dapat selesaikan masalah kita ni. Kalau tuan besar kita masih ada, mesti kita tak akan ada masalah macam ni. Kenapa tuan besar tinggalkan kita? Siapa nak bagi kita makan? Tuan besar! Makanan dah tak ada. Tuan Besar dah tak ada. Apa kita nak buat ni? Ini semua ni, orang ni je pasal ni. Hei! Sudahlah! Kau ni jangan salahkan orang. Kau tahu tak? Ini semua salah kita. Salah kita. Tuan Besar betul ke mati dah tinggalkan kita ni? Kau ni, aku kan dah cakap. Aku dengar Rahmat cerita dekat Joshua. Joshua tu pula cerita dekat Sheldon. Dia orang yang nampak. Apa yang diorang nampak? Tepat jam 12.30 hari, kami nampak Tuan Besar memandu kenderaan pacuan 4 rodanya masuk ke ruang parking ladang. Dari gaya pemanduannya, kelihatan seperti Tuan Besar sangat serabut. Sehari sebelum itu, kami nampak tikus-tikus baru. Hah? Tikus? Masuk ke pejabat Tuan Besar. Mereka kelihatan seperti tidak gembira. Menurut Wan Jamal, penjaga pintu pejabat Tuan Besar, tikus-tikus ini akan datang ke pejabat setiap hujung bulan untuk meminta wang perlindungan. Tapi itu kita tak tahu benar ke tidak. Jadi, Selepas keluar dari keretanya, Tuan Besar tidak seperti biasa. Selalunya, dia akan pergi melawat dan bermesra dengan pekerja-pekerja ladang sambil menyantuni masalah-masalah ladang. Walaupun berbagai masalah yang melanda,
Tuan Besar akan sentiasa membuatkan masalah dengan pekerjanya sambil melepaskan senyuman. Setiap kali Tuan Besar jalan melintasi masuk ke dalam ladang miliknya, para pekerja akan melambai dan jika bernasib baik, Tuan Besar akan menghulurkan wang. Sebab tu aku selalu berdiri sebelah Tuan Besar kalau dia melawat ladang. Kami tahu yang perniagaan ladang Tuan Besar ini tidak berapa baik sejak 2 menjak ini. Ditambah lagi diganggu oleh tikus-tikus yang mengambil cara mudah untuk merampas hak orang. Perniagaan ladang Tuan Besar memang tidak berapa baik. Kos semakin lama semakin meningkat. Harga barangan semakin hari semakin meninggi. Perniagaan ladang Tuan Besar ini kelihatan seperti akan tiba ke penghujungnya. Tapi Tuan Besar masih gagahkan dirinya untuk mengajar demi untuk menjaga pekerja-pekerjanya. Hari terakhir Tuan Besar tiba di pejabat, diramal murung, tak seperti biasa. Setelah Tuan Besar masuk ke pejabat, kami melihat menerusi CCTV Wan Jamal. Di dalam pejabat, Tuan Besar berjalan mundar-mandir. Sesekali melihat keluar menerusi tingkap dan duduk semula di kursinya. Tuan Besar kelihatan resah. Di dalam meja pejabat tersusun rapi ke semua dokumen-dokumen ladang yang mengandungi hutang yang perlu dibayar. Tiba-tiba dokumen itu diangkat lalu dibalingnya sehingga kesemua isi-isi di dalam dokumen tersebut menghujani ruang pejabat. Tuan Besar duduk di atas lantai pejabat, ia terbaring. Dalam beberapa ketika, Tuan Besar bangkit dan menuju ke peti besi tempat kami menyimpan senapan untuk menembak gagak. Dengan pantas, dia memasukkan sebutir peluru ke dalam senapan tersebut dan satu das tembakan dilepaskan tepat ke arah kepalanya sendiri. Kami terkejut Menghentak-hentak pintu pejabat cuba untuk mendapatkan Tuan Besar. tetapi semuanya sudah terlambat. Ada yang cuba memukul itu dengan pukul, ada yang membisu, dan ada dari kami yang masih dalam keadaan tertinggal. Tuan Besar dah tak ada. Tuan Tuan Besar dah tiada. Tuan Besar kami dah mati. Kenapa Tuan Besar buat begitu? Tuan Besar selalu cakap, kalau kerja jangan stres, kena selalu gembira. Ini mesti ada sesuatu yang berlaku sebelum tu. Betul tu. Aku tak rasa dah tak fikir panjang. Tuan Besar selalu jaga kita, tapi kita tak tahu apa masalah dia. Selama ni, aku percaya Tuan Besar orang yang hebat. Tapi kenapa dia buat macam ni? Ada beberapa perkara kita tak tahu tentang Tuan Besar. Dia yang selalu datang ke ladang ni dan mengajar kita untuk selalu berfikiran positif dalam bekerja. Jangan pernah mengalah. Tapi sebenarnya Tuan Besar yang mengalah. Kau jangan tuduh macam-macam dengan Tuan Besar. Kita semua ni tak tahu apa masalah dia. Zul. Ya Allah, Zul, jangan Zul berhenti, Zul. Sudah, Zul lepas. Sudahlah, Zul, jangan. Kenapa Tuan Besar boleh, aku tak boleh? Apa pelik pemikiran kau ni? Aku tahu, kita semua ni tengah sedih Tuan Besar buat begitu. Kau nak buat begitu dah kenapa? Aku tahu. Aku nak berhenti. Ya Rabbi. Kenapa dengan kamu semua ni? Kenapa mudah sangat putus asa?
rasa ada benar apa yang kau katakan. Kita tak perlu nak bersedih macam ni. Tuan Besar dah ajarkan kita ilmu dan pengetahuan tentang kehidupan. Kita guna dan kita usahakan ladangi sama-sama. Sejak bila kau nak kerjasama? Bukan kau ke yang nak berhenti tadi? Ya. Memang aku yang nak berhenti. Tapi itu sebelum ni. Selepas aku fikir semula, tak ada guna aku nak berhenti. Aku pun macam korang. Belum tentu kalau aku keluar daripada ladang ni, akan ada orang yang akan tengok aku. Dari kecil, benda yang kita tahu cuma ladang. Tanam sayur, tanam buah. Kalau aku keluar pun, tak yakin aku boleh berjaya. Jadi, lebih baik kita cari cara untuk selesaikan semua masalah yang ada dalam ladang ni. Tapi kau tahu kan, tembok-tembok yang mengelilingi ladang ni, kita nak buat macam mana? Kunci tu masih ada pada Tuan Besar. Tembok-tembok ni kita robohkan. Kita bina jalan yang baru. Kalau itu yang lagi baik. Kalau itu yang korang fikir, aku tak jadi berhenti lah. Aku pun. Aku akan usaha lebih gigih lagi. Bukan kau yang nak berhenti hari itu. Anita! Kami jadikan episod duka kami bersama Tuan Besar sebagai satu pengajaran. Ya, kehilangan adalah sesuatu perkara yang sangat menyakitkan. Lebih-lebih lagi, hilang tempat bergantung. Kepada Tuan Besarlah kami berharap. Kepada Tuan Besarlah kami bergantung untuk jaga dan lindungi kami. Tapi melindungi diri itu adalah tanggungjawab sesama manusia. Kita semua umat manusia. Kita jaga dan kongsi semua benda yang kita ada antara satu sama lain. Karena takkan rugi walau sekecil kalau kita jadi seorang ibu. Dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi, berganding bahu adalah kunci. Jangan ada dengki. Tuan Besar mengajar kami untuk terus kekal dan tabah dalam apa jua situasi. Buat fikiran kuat untuk saja, jangan ikut hati. Jangan sesekali ikut emosi. Masalah ladang kami tidak terhenti di sini. Ia berlaku di segenap dimensi. Pokoknya adalah kebersamaan. Bukit kita daki, lurah sama kita turun. Harus sabar. Sehari selebar renang, lama-lama menjadi kain yang kuat dan utuh sehingga mampu menampung berat. Terima kasih Tuan Besar untuk bekalan dan nasihat. Tuan Besar, tanah ini akan kami jaga hingga ke hujung hayat.
Demikianlah pementasan teater Tuan Besar dari Unima Stage memperkenalkan barisan pelakon teater Tuan Besar. Tepukan gemuruh untuk para pelakon. Berikan tepukan juga kepada ahli produksi yang tidak pernah lelah menjayakan pementasan ini. Dengan ini, berakhirlah pementasan teater Tuan Besar dari Unima Stage. Diharap tuan-tuan dan puan-puan terhibur dengan pementasan ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih pada pihak produksi yang telah membuat pementasan.